Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi Masjid Al-Intisam, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita sama-sama berhimpun pada awal tahun 2016. Kita mengharapkan 2016 memberi sinar yang bahagia dalam kehidupan kita, insya-Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada akhir tahun lepas saya diberi rezeki oleh Allah untuk saya menunaikan ibadat haji. Dan bila pergi ke Mekah sebagai pakarojok haji, saya sempat ziarah Madinatul Munawwarah. Sampai di kota Madinatul Munawwarah, sebelum pulang ke Mekah semula, saya sempat untuk bertemu dengan salah seorang ulama besar, Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Awwamah. Jadinya, bila saya pergi ke sana, saya sempat untuk sama-sama berbual dengannya. Dan beliau ini bukanlah orang biasa, tuan-tuan. Orang yang luar biasa. Sentiasa mengaji, mengkaji, mempelajari ilmu. Dan Syekh Awwamah ini dikatakan beliau mentahqiqkan kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah 27 jilid, tebal. Kitab Syarah Abu Daud 8 jilid, tebal. Kerjanya baca dan menulis. Dan bila dia ajak saya naik ke tingkat atas rumah dia tu yang dia sewa, semuanya kitab. Rajinnya, tuan-tuan. Hebat orang tua ni. Kemudian sebelum saya pulang, dia hadiah kepada saya satu buku bertajuk Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi. Petunjuk kepada melahirkan pelajar ilmu yang berwibawa. Jadi daripada buku tu saya mula baca di kota Mekah dan alhamdulillah dapat khatam. Kemudian khatam sekali lagi. Kemudian saya ambil pena dan melakarkan satu buku. Hasil daripada buku tersebut untuk difahami sehingga bila pulang ke Malaysia, maka dapatlah siap satu buku Tinta Nasihat buat Penuntut Ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan kita bincang buku ni. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Dalam buku ini saya sebut yang pertama pada muka surat kedua, nostalgia hari pertama Pondok Moden Al-Abakirah. Dalam buku ni, tuan-tuan, adalah saya kisahkan tentang Pondok Moden Al-Abakirah, satu pondok yang kami usahakan dan tubuhkan di Kuala Lumpur, dan alhamdulillah tertegaknya pondok ini yang kami panggil Pondok Moden pada 16 Ogos 2015. Tak sampai pun setengah tahun. Dan alhamdulillah
Bila kita ambil pelajar sulung lebih kurang dalam 44 orang, hanya dalam masa 2-3 bulan, mereka telah hafaz matan Jurumiyah dengan ingat baik. Mereka telah hafaz matan Arba'in Nawawiyah. Mereka telah hafaz matan Baikuniyah. Dan mereka belajar. Startingnya pukul 5 pagi, sudahnya pukul 10 malam. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Dan Alhamdulillah, saya taklah merasakan terbaik, tetapi kita cuba menuju ke arah yang baik. Jadi ada peningkatan dah dari semasa ke semasa. Oleh kerana saya nak suruh pelajar-pelajar bijak, saya titipkan buku ni dengan nostalgia hari pertama Pondok Moden Al-Abakirah. Selepas daripada itu, saya sebut pula berkenaan dengan muka surat 6, ta'aruf dan pengenalan. Ta'aruf dan pengenalan ni, macam mana bila anak-anak kita belajar di sekolah menengah, mula berpisah dengan kita, bagaimana dia nak berinteraksi dengan kawan-kawan dia. Bagaimana dia nak ada sifat menghormati kawan-kawan dia. Nak memuliakan kawan-kawan dia. Ini juga satu cabaran yang sepatutnya kita ajar dan kita titipkan, apakah menjadi musuh atau menjadi rakan taulang yang banyak membantu kita. Kemudian seterusnya yang ketiga, barulah saya sebut berkenaan dengan apa yang kita kata sebagai ilmu. Yang ini kita akan bincangkan hakikat ilmu, muka surat 18. Tuan-tuan, apa makna ilmu? Ilmu ni dia merupakan 3 huruf, Ain, Lam, Mim, yang bermaksud pengetahuan, makrifah. Salah satu daripada nama Allah Al-Alim, salah satu daripada sifat Allah ilmun, salah satu daripada sifat Allah kaunuhu alimah. Bila kita faham Allah ini bersifat ilmu, namanya Al-Alim, kenapa penting sangat ilmu ini? Kerana tuan-tuan, disekalikan dengan penciptaan manusia, Adam alaihissalam disekalikan dengan ilmu. Bukan makan dulu, ilmu dulu. Bila Allah menyatakan wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadi atas muka bumi khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kamu nak menumpahkan darah atas muka bumi, merosakkan muka bumi? Kami bertasbih memuja kamu. Allah jawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala kata, Allah pasangkan kepada Adam ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu beza antara manusia dengan makhlukullah yang lain termasuk hayawan. Hatta malaikat sendiri pun bila Allah menyatakan ambiuni bi asma'i haula, apa dia jawab? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ni pelik tuan-tuan. Ayat ni sebut ilmu 4 kali. Subhanaka la ilma lana sekali. Nabi ada ilmu bagi kita. Illa ma 'allamtana, apa yang kau beri pada kami ilmu, ajar pada kami ilmu. Innaka antal alim, engkau ni maha mengetahui. Al-Hakim, maha bijaksana. Ini semua sifat ilmu berkenaan dengan ilmu. Sebab itulah bila kita kata hakikat ilmu ni penting sangat. Kita tengok, pertama kata Imam Syafi'i, tiada berhak bagi seorang berkata pada suatu halal atau haram kecuali dengan ilmu. Dia cakap ni halal, ni haram. Boleh cakap ke? Tak boleh.
Hatu burhanakum, sila datang bukti kamu. Kita nak beri fatwa, nak beri pendapat, halal ke, haram ke, asasnya ilmu. Bukan kita punya logik akal aja, payah tuan-tuan. Mana sanadnya, mustanadnya Quran, masdarnya Quran atau hadis atau ijma' atau qiyas atau mengikut adillah tasyri'iyah yang lain. Mesti kena ada asas. Kalau tak ada asas, bala dan bahaya yang besar bagi kita. Jadi sebab itu Imam Syafi'i kata kena ada ilmu. Sudut ilmu itu ialah Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini pendapat Imam Syafi'i. Nak cari ilmu itulah asalnya. Pendapat yang kedua, Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani pun kata sama macam kata Imam Syafi'i tentang ilmu. Dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah, ijma' para sahabat, istihsan. Ketiga, Imam muka surat 20. Imam Malik kata ilmu dan hikmah adalah cahaya yang Allah hidupkan dengannya siapa yang dikehendaki. Bukan dengan banyaknya masalah ilmiah. Apa makna? Orang tu duduk dalam rumah seorang-seorang, buka Google, tengok masalah, baca, tulis. Lepas tu pergi kedai kopi. Syekh, ente tahu dah masalah ni begini. Mana ustaz tu? Mana gini. Esok pun sama. Begini, kata, Syekh hebat dia Syekh. Ente belajar mana? Anak belajar, anak tak payah belajar ilmu laduni je. Duduk rumah, belajar gitu. Tuhan turun ilmu gini. Ini mengarut. Hakikat ilmu kata Imam Malik bukan macam tu. Laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Ilmu ni bukan banyak kita duk riwayat ni gini, tapi ada tak rasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makna ilmu. Nak jelmakan dalam hati kita inni akhafullah. Inni akhafullah ni ialah congok seorang-seorang boleh juga kata. Tapi inni akhafullah bila kita tengok kita ada peluang nak buat maksiat tapi mulut kita kata inni akhafullah, tu hebat. Orang tak tahu dan memang orang tak akan tahu pun. Tapi kita boleh sebut inni akhafullah. Tu mahal ilmu. Dengan sebab itu dikatakan rasul hikmati makhafatullahi azza wa jalla. Kepala kepada hikmah itu rasa takut kepada Allah. Dan Allah menyebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya sebenar-benar ilmu itu orang yang takut kepada Allah. Baik. Yang keempat, Al-Khattabi berkata, ilmu lebih jelas dan terang daripada didefinisikan. Al-ilmu abyanu minat ta'rifi. Ilmu itu lebih jelas daripada untuk kita didefinisikan. Apa makna? Kerana ilmu ni maknawi tuan-tuan, kita tak tahu ilmu orang tu banyak mana. Macam tuan-tuan selalu mendengar di tempat orang ceramah, mari masjid, surau ni, masjid ni, tuan-tuan dengar orang ceramah. Adakah masa nak dengar dia ceramah tu tengok tepi dia tu ada 3 guni ilmu dia? 14 kilo ke? Ataupun 8 kilometer panjang ilmu dia? Tak ada. Cumanya bila seorang tu buka je mulut dia, kita tahu dia ada ilmu ke tak? Ni kita tu dah cetong. Ni berat nanang. Ni juk je lebih kurang. Ni lain macam sikit ni. Ni aku tak boleh makan cekok. Ni banyak benda aku tak tahu. Tengok. Macam mana tuan-tuan hukum dia tu? Sedangkan orang tu biasa je. Tapi dengan cakapan dia kita tahu orang ni zu ilmin, dia ada ilmu. Tapi kita tahu orang ni tak ada ilmu. Dengar cara cakap, dengar cara olahan, dengar cara perbincangan, itulah yang disebut oleh ulama. Jadi ilmu ni kadang-kadang benda ni abstrak. Orang tak tahu pun, tak nampak pun, tapi orang akan tahu. Dia ni ahli ilmu. Itu dia tuan-tuan. Baik.
Tentang maksud para ulama saya tak nak sebut sebab panjang ceritanya. Cukuplah tuan-tuan baca sendiri. Kita nak pergi muka surat 26 pembahagian ilmu. Ilmu ni dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil ilmu alat atau wasilah, iaitu ilmu nahwu, adab dan balaghah. Apa makna ilmu alat atau wasilah? Ilmu ni adalah untuk memahami akan ilmu hakikat sebenar. Kerana nak faham tafsir, nak faham fiqh, nak faham tauhid, nak faham tasawuf, maka dia ni kena ada alat untuk menyampaikan kepada kefahaman tersebut. Alatnya bahasa. Bahasa biasanya bahasa Arab lah sebab asalnya daripada Arab. Maka ilmu memahami bahasa Arab ni termasuk dalam ilmu alat. Yang kedua dipanggil ilmu ghayah atau maqasid. Macam saya sebut tadilah ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu usuluddin dan sebagainya. Kedua pembahagian disebut ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Ada ilmu bermanfaat, ada ilmu tidak bermanfaat. Ada juga ilmu tak bermanfaat. Ilmu pergi merepok rumah orang tak bermanfaat. Ilmu sihir tak bermanfaat. Ilmu pandai sangat muzik ni pop ye ataupun K-pop bermanfaat apa tuan-tuan? Tak ada benda pun. Contohnya. Jadi benda tu tak. Baik. Ada yang kedua namanya ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat sama ada ilmu itu memudahkan kehidupan kita, sama ada ilmu itu melangsungkan kita menuju syurga Allah, sama ada ilmu itu kita dipahalakan Allah, sama ada ilmu itu menjarakkan kita daripada neraka Allah, maka ilmu ini ilmu bermanfaat. Tuan-tuan, muka surat 28. Perkara ni saya selalu tekankan. Di mana Nabi ajar kita satu doa mustajab, doa penting kita baca setiap kali selesai solat subuh, selesai tahiyat, sebelum beri salam, bacalah doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ni. Doa ni daripada siapa? Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tiap kali Nabi semayang subuh, selepas tahiyat, tasyahud, selain daripada baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal ma'tham wal maghram, riwayat Muslim dan lain lagi, salah satu doanya Nabi baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita kena baca tuan-tuan. Kita semayang kita baca tak doa ni? Sepatutnya doa ni kita baca. Kenapa? Pagi-pagi subuh kita minta ilmu bermanfaat. Kita minta rezeki yang baik. Berapa banyak orang rezeki tapi tak baik. Bila baik ni barakah, amalan diterima. Tiga perkara ni bila terwujud pada seseorang, dunia ana yang punya. Nak apa lagi tuan-tuan? Dengan kenyataan ni, dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Dengan kenyataan ini, graf ketenangan kita adalah terbaik. Dengan apa yang kita dapat ni, hidup kita akan berlangsungan dengan mudah. Tak payah, tak payah, tak suka, senang. Ini dia. Apa dia? Ilmu bermanfaat. Banyak ilmu kita dapat, Masya Allah, bermanfaat. Itu penting. Rizki yang baik, Allah. Berapa banyak orang rizki tapi tak baik. Ada tak kita dengar orang kata, aku dah kira halal haram, tapi yang penting aku dapat je. Entah dok kira halal haram tak kaya semua, itu dia. Entah dok kira halal haram susah ha. Ini masalah imannya lemah.
Dalam Islam, konsep halal haram adalah perkara utama dan pertama. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal tu nyata, haram tu nyata, hak tengah tu adalah perkara kesamaran. Di situ menunjukkan penting. Dan yang ketiga, amalan yang diterima. Kita hidup ni, kalau amalan kita terima, apa lagi kita nak, tuan-tuan? Tak ada apa. Berapa ramai orang semayang Tuhan tak terima. Berapa ramai orang ibadat Allah tak terima. Kata Nabi SAW, rubba qa'imin bil laili laysa lahu hazzun illa at-ta'ab was-sahar. Wa rubba sha'imin bin nahar laysa lahu hazzun illa al-ju' wal-'atash. Atau kama qala. Boleh jadi orang tu dia bangkit tengah malam, bersungguh-sungguh semaya, dia tak dapat kecuali penat dan letih jaga malam. Boleh jadi orang tu puasa banyak siang hari, dia tak dapat apa satu kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Sebab piawaian penerimaan syarat untuk meluluskan penerimaan di sisi Tuhan tu tak ada. Jadi sia-sialah orang buat macam tu. Kita tak mahu macam itu, tuan-tuan. Baik. Kemudian yang ke-30, muka surat 30, yang ketiga, kelebihan ilmu. Ilmu ni, tuan-tuan, lebih. Sebab itu sifat ilmu ni sifat Nabi, sifat Rasul, sifat ulama, sifat orang baik. Berjayanya manusia di dunia, orang ada ilmu. Tak ada ilmu, bala dan mungkin terbabah dalam hidup. Saya akan ambil muka surat 33, macam mana kata Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali. Yang keempat, menyebut nas imam-imam yang empat. Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Menyatakan bahawa menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunat. Kerana ilmu adalah pelita yang menerangi kegelapan kejahilan daripada nafsu. Penting. Kita duduk di rumah, cakap dengan orang rumah kita, jom kita sembahyang maghrib, kita pun sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib, kita kata orang rumah kita, yang masak nak masak apa, jangan ganggu abang. Abang nak sembahyang, nak zikir, nak ibadat. Kita pun tutup pintu, kita pun sembahyang. Dapatlah 40 rakaat. Sampailah pukul 9 malam, kita pun panggil dia balik, yang mai sini, kita sembahyang isyak pula. Tiap-tiap malam 40 rakaat, 40 rakaat, 40 rakaat kita sembahyang antara maghrib dengan isyak. Kita rasa jiwa kita tinggi, hebat. Kita rasa seronok, kita sembahyang. Bagus tak? Bagus. Tetapi jiran kita sebelah rumah, dekat saja nak masuk waktu maghrib, 20 minit lagi nak masuk maghrib, dia, bini dia, anak dia, anak-anak dia naik kereta, start kereta, pergi ke masjid. Sampai masjid, letaklah di dalam tabung tu 10 sen, 20 sen, RM1, RM2. Semayang sunat. Sudah semayang sunat, niat iktikaf, temu kawan, temu ni, senyum, jabat salam, jawab azan, semayang sunat qabliyah, semayang jemaah, zikir seadanya, semayang sunat, hadir pula majlis ilmu, dengar. Sehinggalah sampai isyak, semayang isyak. Selepas semayang isyak tersebut, barulah dia buat apa yang sepatutnya, makan, minum ke masa pulang tu. Sesungguhnya jiran kita itu jauh lebih afdal pada kita. Kita duk syok dah, rasa nampak okey benar dah. Tapi jiran kita tu jauh lebih afdal. Pertama, macam saya sebut tadi, ke masjid, dia ajak pula anak bini dia, ajak pula keluarga dia pula,
masuk masjid, duduk. Ni semua benda yang kadang-kadang kita nampak remeh. Sebab itu dalam Islam, ibadat tidak berlaku semata-mata ibadat, biasanya berlaku package ibadat. Kita mari ke masjid semata-mata nak semayang je, tapi perbuatan kita ajak anak bini kita, perbuatan kita datang, perbuatan kita letak duit sikit, kita semayang sunat pula dan sebagainya, itu merupakan nur ala nur, cahaya atas cahaya. Banyak. Itu kadang-kadang kita terlepas pandang dalam hal seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tengok yang ke-6 muka surat 34. Kata Imam Syafi'i, tuntutlah ilmu sebanyak yang mungkin kerana ia akan menjagamu dan membuatmu cemerlang di dunia dan di akhirat. Di samping ianya menjadi amalan para nabi, rasul dan orang-orang saleh. Makin banyak ilmu, makin hebat kita, makin cemerlang. Tak ada ilmu payah. Apa yang Allah kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, itu betul. Allah pasti akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang ada ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Ilmu ni ibarat madu lebah, tuan-tuan. Semua pakat urung, semua pun urung, orang pun nak. Apa lagi? Semua pakat nak. Hebatnya ilmu ni. Jadi begitulah orang yang ada ilmu. Yang ke-7, kata ahli hikmah, ilmu pengetahuan mempunyai 2 keuntungan. Pertama, kita mengetahui masalah pokok, masalah asas. Kedua, kita mengetahui di mana dapat menemui maklumat berkaitan. Orang tanya apa? Maklumatnya begiang, maklumatnya begiang. Kita dapat. Itu penting. Alhamdulillah tuan-tuan, saya mempunyai ramai kawan-kawan yang baik. Sahabat-sahabat yang berkhidmat dengan saya, bersama dengan saya, kerja dengan saya, baik-baik. Jadi galiknya kalau saya pergi kerja, pagi-pagi tu, pertama tengok jadual hari ni ke apa dia. Hak mana kena sign, selesai. Soalan-soalan tu tak saya kira tuan-tuan. Tak ada nak jawab banyaknya. Tapi mereka akan mari, baca dulu soalan, apa yang mereka telah jawab. Saya akan kata jawapannya gini. Tolong rojok kitab ni, tambah hak ni rojok, hak ni pula lainnya, hak ni rojok gini. Jadi senang, boleh selesai banyak masalah. Tolong layari laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, termasuk juga dalam kita kata Facebook Mufti Wilayah Persekutuan. Itu biasanya kita update tiap-tiap hari, 1-2 masalah, 3-4 masalah, kadang-kadang hak pelik-pelik dengan dalilnya, dengan hujah, kadang-kadang kita ringkas. Itu bergantung pada masa lah. Boleh kaji banyak, panjang lah. Tapi nak ceritanya, kena tahu kat mana nak ambil sumbernya, rojokannya. Kemudian Sulaiman radhiyallahu an berkata, ni yang ke-8. Manusia sentiasa dalam kebaikan selama mana masih kekal generasi pertama sehingga yang kemudian dapat mempelajarinya. Jika binasa generasi yang pertama sebelum dipelajari oleh generasi seterusnya, maka binasalah ilmu. Ni bala tuan-tuan. Hak orang alim tu, kita tak sempat ambil ilmu dengan dia, dia mati dulu. Jadi lompang ilmu tersebut menyebabkan yang datang seterusnya jahil. Dia ada 2 tuan-tuan. Ilmu dunia makin lama makin maju. Tengok dulu kereta Proton Saga. Sekarang tinggi dah. Tengok. Sebab dia makin maju. Ilmu akhirat dia makin turun. Dia berbeza. Kalau ilmu dunia betul, dia makin naik, makin hebat. Tapi ilmu akhirat tak. Ini yang dibimbang. Sebab itu Sa'id bin Jubair berkata, apakah tanda binasanya manusia? Jawabnya, apabila para ulama mereka meninggal dunia. Orang alim bila mati nak lahir macam orang alim kok seorang, payah. Payah tuan-tuan. Nak jadikan alim tu payah. Macam kita tengok seorang tok guru yang hebat mengajar tuan-tuan.
Sebelum dia nak jadi hebat mengajar tu, berapa puluh kali dah dia orang kata tak hebat. Letih. Tapi oleh kerana proses yang begitu lama, akhirnya terasalah. Dapatlah. Baik. Seterusnya muka surat 36 keempat. Betapa lobanya, tamaknya dengan ilmu. Ni cerita orang zaman dulu belajar ilmu sungguh. Muka surat 37 saya sebut. Ibnul Qayyim telah berkata kepada seorang yang bernama Asad. Adalah aku khatam Quran setiap hari 2 kali. Dan kerana kau datang, aku kurangkan khatamku kepada 1 kali semata-mata menghidupkan ilmu. Nak muzakarah. Kalau ada orang alim, dia datang, dia bincang gini. Tengok semangat dia. Kedua, Ibnu Daqi Al-I sanggup membeli buku Asy-Syarhul Kabir oleh Imam Rafi'i dengan harga 1000 dirham semata-mata ingin membaca. Dia hanya salat fardu dan sibuk dengan mentelaah kitab tersebut sehingga selesai bacaannya. Ibnu Daqi Al-I seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Sekitar tahun 600 Hijrah menuju 700 Hijrah. Duduk di Mesir. Kubur dia dekat dengan kubur Ibn Atta'illah Sakandari, pengarang Hikam. Dekat dengan Al-Kamal Ibn Humang, faqih bermazhab Hanafi. Dekat dengan kubur Muhammad Ibn Abi Jamrah, pengarang Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ini tiga-tiga dekat-dekat semua. Pak-pak ni. Jadi Ibn Daqi Al-I rahimahullahu ta'ala, tengok cara dia. Masa sebelum dia ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ar-Rafi'i, telah mengarang kitab Asy-Syarhul Kabir. Dia sanggup beli kitab tersebut dengan harga 1000 dirham. Berjilid-jilid. Dapat saja di rumah dia, dia buka kitab tu, dia baca. Berhenti tak berhenti semayang. Lepas semayang sambung. Berhenti tak berhenti semayang. Begitulah. Termasuk tidurlah, malam tidur juga aku. Tidur. Tapi maknanya dalam masa beberapa minggu, beberapa bulan dia boleh khatam kitab. Hebat tau. Kita buku ni tuan-tuan 4 tahun dah habis aja. Iyalah masa tak ada, kadang-kadang sibuk. Dan nak kata macam mana? Baik. Ini masalah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Baik. Saya sebut ada mereka yang sangat rajin membaca Quran. Ada yang mengulang kaji sampai 500 helai sehari seperti Imam Muzani. Ada yang 400 helai sehari seperti Imam Nawawi. Ada yang mana mereka mengembara jauh seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, banyak berjalan. Ada yang sanggup menulis imla daripada tok guru dia. Ada yang belajar dan tempoh masa yang lama semata-mata nak dapat ilmu. Ni hebat orang zaman dulu. Jadi sebab itu kita pun kena jadi macam tu. Kemudian kita bincang yang ke-39 muka surat 39. Ilmu utama yang pertama dipelajari. Apa dia ilmu hak mula-mula, hak sepatutnya kita belajar? Muka surat 40 saya nyatakan Syekh Muhammad Awamah berkata, perkara pertama yang sepatutnya penuntut ilmu pelajari adalah 2 perkara. Pertama, ilmu bahasa Arab, nahwu, syarah, balaghah, lughah, ulum balaghah, ma'ani, bayan, badi' sebagainya. Kedua, fiqh. Ada pendapat Ibnu Muflih kata ilmu yang mula-mula kita belajar adalah hadis dan fiqhnya. Sebab itu sumber. Dan kata Sahibul Muhit, kelebihan ilmu di sisi majoriti ulama selepas ilmu usuluddin dan ilmu keyakinan ialah ilmu fiqh. Mula-mula satu ilmu tauhid lah. Lepas tu ini pandangan mereka tentang ilmu. Jadi penting kita cari ilmu. Dan kita ni kena tengok. Dalam mencari ilmu tuan-tuan, kita tak boleh pakai tangkap muat je. Kita tengok tu guru tu alim sah. Ya, Tok Guru macam mana Tok Guru belajar? Saya belajar baca kitab ni. Oh, okey lah. Dia pun terus beli kitab pergi belajar juga. Kitab pula besar lalu. Sedangkan dia ada betul tak apa faham lagi.
Kawan ni duk bahah bak tinggi dah. Jadi tak kena tuan-tuan. Ibarat kita sayang anak kita. Anak kita umur sebulan atau 2 minggu. Kerana kita ni minat sangat nasi arak, pergi suap muka mulut anak kita nasi arak. Dia baru seminggu nasi arak. Sebab apa? Saya sayang, saya suka sangat. Jadi tak. Macam tu dia kata, ghizaul kibar summun lissighar. Makanan yang sesuai untuk orang besar kadang-kadang racun pada kanak-kanak. Sebab ilmu tu. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak bincang satu masalah, sedangkan kita tengok tu guru tu yang hebat sangat, tak sesuai lah. Ada orang tu dia baru baca 3 la, dia pergi kat tu guru masih betul, kita nak debat sikit ni. Oh ya Allah, turun dengung tu. Ni lah masalahnya, gini tu kata. Siang. Tunggu kesian kat dia. Dia hak ni tak tahu lagi, hak ni tak tahu lagi, mustanak tak tahu lagi, usul fiqh tak tahu lagi. Allah. Sebab itu Imam Syafi'i tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya dia termenung. Orang tanya dia, kenapa tak jawab? Kenapa tak jawab? Imam Syafi'i jawab apa? Sebenarnya aku tahu jawapan tu. Tapi aku sedang mikir tingkat yang kedua, mana baik aku jawab dengan aku tak jawab. Kita mikir macam mana nak jawab. Beza tak? Dia akan fikir sampai tahap tu. Kena berhenti dulu ke terus lalu ni? Nak azan dulu, azan. Siapa dia azan? Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bab yang ketiga iaitu syarat ilmu. Kita nak tengok sikit syarat ilmu, mudah-mudahan kita diberi manfaat. Muka surat 46. Pertama, Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani berkata, ilmu kita ini tidak sesuai kecuali seorang itu mempunyai 3 perkara. Semangat yang tinggi. Semangat lemah, letih, lesu, lembek, payah. Yang kedua, cerdik. Kalau tak cerdik, payah. Dia kalau nak tengok orang tu berjaya, biasanya dia kena ada sifat cerdik. Yang ketiga, berkelayakan. Cerdik ada, semangat ada, tapi tak layak. Dengan perangannya, dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya. Jadi tak kena. Jadi dengan sebab itu kena ada kelayakan. Imam Syafi'i pula berkata pelajar memerlukan 3 perkara panjang usianya. Belajar 3 hari nak jadi alim payah. 3 bulan pun tak boleh. Sebab Imam Syafi'i sendiri berpuluh tahun belajar. Imam Malik pun sama. Semua imam-imam yang hebat belajar lama. Sedangkan otak mereka tu luar biasa ingatannya. Daripada situlah masa kena panjang. Banyak harta sikit nak belajar payah. Daftar tadika hak molek sikit. Ada lagi ke kena bayar RM5 sebulan? Tak ada dah. Paling kurang pun 250, 300. Kena molek lebih lagi. Sekolah menengah, hak swasta, hak kemas-kemas sikit je, 400, 500 tu pun mujur. Sedaknya 6, 7. Sedaknya nak naik lagi 8, 9. Tengok. Mana ada hak murah-murah. Kita tengok sekolah baik, kualiti baik, tak kena bayar. Ada? Adalah sebuah dua, tapi nak menampung 14 juta orang, 15 juta, mana boleh. Jadi competition tu banyak sangat. Jadi harta kena banyak. Ni tak cerita anak kita nak pergi ke Jordan. Belajar Jordan. Bah minta 1,000 dinar. Ingat 1,000 ya, 1,000 dinar. 1,000 dinar RM6.50 sedinar. Tak ke 6,200. 6,200 tak ke letih. Itu nak bayar yuran baru. 10 subjek. Nak bayar rumah sewa sikit-sikit.
Balance dapatlah 100 dinar, 200 dinar dia. Itu tu baru 3 bulan. Demam kita. Kena harta banyak. Nak belajar luar negara, pergi ke island, buat medik. Kalau kita tak ada tajaan tu, bawa 300 riyal, dah lepas. Mega medik ni kat 1,5 juta, 2 juta. Tengok. Dah nak gerak kau mana? Ini dia. Kena banyak harta. Ada tak kawan-kawan kita, tuan-tuan, masa sekolah rendah dulu, cerdik ada kita, bijak. Tapi sekarang nak ketah. Ada. Sebab apa? Sebab mak pak dia tak kaya, tak mampu nak tolong anak. Ya kita ni taklah cerdik sangat pun, tapi boleh ada duit sikit boleh pergi belajar. Jadi akhirnya dah duk pakat tolak-tolak cerdik jugalah, bolehlah kerja sekarang. Ada macam tu. Ni hal-hal kecerdikan dalam menguasai ilmu. Yang ketiga, Abu Hilal Al-Askari berkata, sebahagian tokoh berpendapat tak sempurna ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akal yang tajam, hiddatul aql, masa yang panjang, cukup hartanya, amalan yang banyak. Kalau kita ada ilmu, kita tak beramal, masalah. Sebab tu orang zaman dulu hebat, barakatul ilmi, dia beramal. Dan guru yang berkemahiran. Yang ni payah. Nak cari cikgu, ustaz, tok guru yang alim, payah. Tapi kalau dapat, puas hati. Dia berkemahiran, dia skill. Orang mari sinilah tuan-tuan, anak saudara kita, kawan kita. Masya Allah. Dia baru tamat UKM, USIM, UIE. Minat sangat agama mengajar. Dia pergi kata imam. Kata, Mam, saya nak ceramah kali. Mam, itu silakan. Dia pun pegang mic. Qala Allah Ta'ala, qala Rasul, qala. Yang ngapa gini-gini. Pakcik, pada makda duduk ni bengong. InsyaAllah. Akhirnya kata ke Mam, biar dululah dia. Jadi orang ni pun setakat itulah, hari itulah hari pertama dan terakhir ceramah. Kemudian sambung pula buat master, buat PhD, duduk pindah daripada sana pun dia pun mula dah belajar dah mula dah ceramah ni. Selepas 20 tahun mari pula barulah ceramah balik. Hak yang ada lagi, hak hidup, hak tak mati lagi tengok. Lain daripada dulu. 20 tahun dulu tak makan siku, tak jejak ceramah, duk awang-awangan. Sekarang kau kena atas putih je, masuk je. Tengok kenapa? Sebab skill tu selepas 20 tahun tu diasah, dilatih, dipelajari, dia dengar, dia dapat daripada maklumat. Beza tuan-tuan. Sebab itu tok-tok guru yang hebat kadang-kadang ngajar slow je, sikit je. Hak tak berapa hebat ni ceramah apa syarah panjang apa. Hak ni sikit je sikit. Tapi orang kata faham. Kan lain. Itu dia barakatul ilmi. Sebab memang dia ada ilmu sungguh. Dia beri petunjuk ni. Yang seterusnya syahwat. Apa makna syahwat? Semangat, cinta, minat mendalam. Dengan sebab semangat, cinta, minat ni boleh. Ada kita tengok orang tu tak kaya tuan-tuan. Tapi dia ada kereta kemah. Kereta dia tu kereta tak mahal. Kereta Myvi je. Tapi sport range saja kat 10,000. Exhaust pula 5,000. Hak besar ayah katik boleh masuk dalam tu. Jangan kata mana. Bagi kita hang duk repair kereta hang gini-gini harganya dalam 60,000, hang repair kat 130,000. Baik beli Honda Accord sebuah. Dah minat. Jadi gitu juga kalau kita ni belajar, bila datangnya minat, kita jadi pandai tuan-tuan. Imamul Mawardi berkata, orang nak jadi pandai ni kena ada 9 syarat. Akal, fatanah, cerdik, bijaksana, zakat, kecerdikan, semangat untuk menuntut ilmu, cukup harta, tidak sibuk dengan pekerjaan. Anak kita belajar di Jordan, di Mesir, kita hantarlah 500 riyal sebulan.
Akhirnya anak kita kata, "Bah, mak tak mulai hari ni 2016 dak ayah harta. Kita pula nak kirim ke mak abah 100 riyal sebulan." Pelan ni nak. Abah, saya ni menjadi tokoh dok terbesar di Mesir, abah. Nega dok, semelih dok, minyak dok, daging dok, sup dok, semua dok ada dalam kepala saya dok. Toza tak ada dok je, sak dok, dok tu je. Setakat tu je. Bahagia dak abah mak dia? Dok. Abah mak dia kata, aku suruh pergi belajar, buat apa mu sibuk duk kerja. Nanti mu tamat mu kerja lah. Nak 14 kilang pun buat lah. Tapi sekarang jangan sibuk benda lain. Sebab bila sibuk benda lain, tak anda. Hak tu duduk 25 tahun Mesir, jadi maskot sana. Payah itu. Nak marah dah boleh. Cakap Arab pandai ada kita. Tapi duduk gitu, rugi tuan-tuan. Selamat daripada duka cita dan keluh kesah. Hak ni satu hal. Kadang-kadang kita tengok pelajar-pelajar ni, dia ni bijak, cerdik, tapi nengung sama. Dia ingat kemo, dia ingat khabar, dia ingat ayat katik dia, dia ingat buruk kuku dia, dia ingat ikan arapaima dia, ikan kelisa dia, dia ingat ni adik dia, nengung hak ni masalah-masalah. Syekh, enta balik dulu, berhenti. Selesai masalah keluarga dulu. Tak selesai. Masalahnya bukan dia tak selesai, dia menyusahkan kawan-kawan dia semua. Duk memikir dia. Memikir saja boleh tahan, dia minta berhutang orang pula. Susah pula. Ni orang macam ni, awak balik dulu, awak selesai keluarga awak, selesai, patah balik, tupu belajar betul-betul. Sibuk macam ni tak jadi tuan-tuan. Panjang usianya, guru yang toleransi. Kata Imamul Haramain, ilmu ni kita dapat melalui dengan cerdik, loba, fakir, asing, talaki dan panjang tempohnya. Asing. Apa makna asing? Asing di sini kalau kita nak dapat ilmu, kadang-kadang kita kena merantau. Tok guru tak ada di tepi rumah kita. Tok guru pekoh tepi rumah kita, tok guru hadis tepi rumah kita, tok guru ni mana ada. Lainlah kita bilioner boleh beli semua tok guru ni. Tak. Sebab itu zaman dulu tok guru hak ni pergi merantau sini. Nak dapat tok guru ni pergi sini. Baru ni ada seorang syekh besar daripada Morocco mari rumah saya. Syekh Said Kamali. Jauh mari. Morocco. Saya tanya berapa jam nak sapa? 16 jam. Demam saya dengar. 16 jam. Dah berapa kali? 2 kali transit. Ataupun sekali lah transit. Nak sapa. Mari. Belajar jauh sini. Ada pelajar Malaysia yang pergi ke Morocco. Jarang yang pergi ke Morocco naik private jet dia. Oh, sapa lalu. Dia payah belajar. Sebab di sana ada tok guru, di sini ada tok guru macam-macam. Itu antaranya. Kemudian saya baca yang terakhir sekali. Yang ketujuh sebagai contoh. Imam As-Sakhawi berkata orang nak belajar ni kena cepat membaca dengan baik. Baca lambat-lambat tak boleh. Laju. Speed reading. Penting baca laju. Sebab capture maklumat tu. Cepat menulis. Menulis lambat. Tok guru ngajar kat lain dah. Dia kena tulis laju. Imla. Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Bila mana dia nak nulis. Guru kepada imam salah seorang. Guru kepada Imam Bukhari. Bila tok guru nak mengimlakkan satu benda, dia tulis cepat. Patah mata penanya. Dia kata, qalam bidinar, qalam bidinar. Aku nak beli harga mata kalam tu dengan 1 dinar. Sedangkan harga tak sampai sedirham pun. Ramai orang capok kat dia. Fatatayaratil aklam. Ramai orang capok. Dia sanggup bayar sebab dia nak imlak apa yang tok guru cakap tu. Dulu tak ada tape recorder, tak ada. Main pakai tulis je. Dia pula. Dia sanggup tuan-tuan. Kemudian seterusnya tidak sanggup. Baik persahabatan dengan penuntut ilmu. Dengan kawan jangan jadi musuh. Jadi rawat kawan. Belajar. Ada kawan kita pandai pada kita. Ada yang ni lebih pandai lagi. Yang ni bahagian ni pandai. Jadi kita kawan semua. Ini satu perkara. Memusuhkan kawan satu tindakan yang tidak betul dan tak kena.
Tiada banyak mengunjungi orang-orang besar. Bukan tak boleh kunjung. Setahun 2 kali boleh lah. Ni seminggu 4 kali. Ngaru. Dia belajar pondok, belajar madrasah, belajar tahfiz, belajar sekolah, belajar pondok. Tan Sri telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ni Ustaz Abu ke? Ya, saya Ustaz. Ni siapa dia? Tan Sri Amin. Oh Allah, minta maaf Tan Sri. Ada apa Tan Sri? Hendaklah nak jemput. Kalau boleh bawa Ustaz, bawa orang, bawa anak-anak buah Ustaz tu di rumah saya kali malam ni. Kita nak kenduri sikit ni. Oh, boleh Tan Sri. Tan Sri kalau nak sebut bila-bila masa je Tan Sri. Kawan tu semangat dah nampak makan sedap, minum sedap ada ni. Apa dia buat? Tan Sri pun cakap, contohlah saya tak kata siapa-siapa. Ni nak cerita orang besar. Kalau orang kecil tak ada lah seri-serinya, biasa pula. Jadi dia kata ginilah. Kalau boleh siapa sebelum maghrib kita sembahyang maghrib bersama. Dia pun bereh Tan Sri. Dia pun buat arahan pada pelajar dia. Ni buku 4 siap semua. Kita nak pergi rumah Tan Sri Amin. Tuan-tuan tahulah duduk KL, nak pergi pula dekat Kuala Selangor, contoh. Dengan jamnya, akhirnya pukul 4. Nak pergi pukul 4, naik kereta, pukul 3, 3.30 siap ada. Nak naik bas. Sampailah ke sana. Bila sampai sana, masuk waktu maghrib. Semayang maghrib. Sudah semayang maghrib, ni. Dia pun jawab, Ustaz, majlis kita mula pukul 9, 9.30 sebab kawan-kawan saya baru nak datang. Tunggu lagi. 9.30 baru start. Pukul 11 baru nak mula makan. Pukul 11.30, pukul 12 baru siap. Pukul 12.30 baru naik bas nak balik. Balik semua pula anak-anak murid, kawan-kawan ni, pelajar-pelajar ni cakap, Syekh, rumah dia kaya tak? Kaya. Tak tengok dah kereta dia. 8 biji, Syekh. Lamborghini ada, Bugatti Veyron ada. Apa, zikir kereta tu. Tak ada seorang ustaz-ustaz kereta tu sedar. Syekh, entah rasa tak kuih tu. Bincang pula. Daripada siapa di asrama tu 1.30, bincang siapa akan pukul 3. Galiknya pukul 3. Boleh bangun tak pukul 3, pukul 4? Dengan ustaz-ustaz 7.30. Sungguh saya cakap dengan penat. Akhirnya sembahyang subuh gabung dengan duha, tak payah kunut, suha. Akhirnya ustaz buat statement. Ustaz kata apa? Hari ni belajar-belajar kita masuk lewat sikitlah. Kita start pukul 11 tadi. Lihat. Tengok. Starting pukul 3 pagi semalam, petang semalam, tengok dia drop tu tak belajar tu sampailah pukul 12.30 baru nak belajar. 12.30 belajar apa? Makan dulu. Maknanya hampir sehari tak belajar. Itu baru sekali lagi. Kalau pergi 4 kali seminggu, macam mana nak alim? Alim kenal rumah orang. Rumah ni, rumah datuk ni, rumah Tan Sri ni, rumah apa ni. Pada waktu je. Tak ada ilmu Syekh. Ini bala kadang-kadang. Kita tak sedar. Tapi kita habis masa. Sebab tu orang bijak kata, kadang-kadang orang cerdik ni, orang bijak ni, dia hanya 3 bulan baca tu mengalahkan orang yang belajar BA 4 tahun. Hak mari duk mengadu belajar tu bagi agama lah sebagai contohnya 4 tahun dia belajar. Ambil sikit-sikit capur dengan orang, anak dara orang, duduk meeting, duduk dating, duduk gini. Habis masa tu 4 tahun, kawan ni belajar 3 bulan je. Lebih hak 3 bulan ni pula. Sebab mereka capture masa betul-betul, ambil betul-betul, guna betul-betul tuan-tuan. Itulah sebahagian yang dapat saya sampaikan. Kalau saya nak ceramah panjang tuan-tuan. Ini kita tak masuk bab adab lagi. Adab saya telah sebut sebahagian dalam ini. Bagaimana Nabi Allah Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam belajar dengan Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Ayat ini Imam Fakhrur Razi telah syarah lebih daripada 80 masalah.
Ini dia. Sebab Nabi Musa pernah kata, siapa orang paling alim kali atas muka bumi ni wahai Nabi Allah? Aku lah, tak ada orang lain. Mungkin aku Nabi. Allah tak suka. Allah kata mungkin belajar, walaupun dia ulama, dia Nabi, dia hebat. Mungkin belajar dengan seorang yang duduk Majma'al Bahraini. Akhirnya dia temu dengan Khidir. Minta dapat ilmu. Wallahualam. Mungkin ada soalan-soalan nak tanya. 2 soalan je sebab lewat sangat dah. Saya pun jadi panjang pula ceramah ini. Ada soalan? Ada? Kalau tak ada lagi baik.